Wait. Let me get this straight. So we sent our forces, the US forces. Germany is helping them. France is helping them. Australia is helping them. Some of the Arab countries are helping them because they're on the payroll, obviously. All of that just to fight Hamas, and Abu Ubaidah is still winning? Something is not adding up. But what does that tell you, though? That tells me that God is on their side. And some of the soldiers, if they come back, a few of them said, we are not fighting human beings. We are fighting ghosts. Can you imagine? Can you imagine? Rasa-rasanya ramai yang dah sedia maklum tentang pergolakan terkini di bumi Palestin. Cuma kali ini, ianya berbeza dengan pergolakan yang kita biasa dengar sebelum ini. Kumpulan Hamas di Gaza telah melancarkan serangan yang dinamakan Operasi Taufan Al-Aqsa ke atas penempatan Israel. Serangan itu memberi kejutan besar kepada penduduk Israel. Media antarabangsa menggunakan istilah unprecedented sebab selama ini, sejak bermulanya perang Israel-Gaza pada tahun 2008, Gaza kebanyakan masanya berada di dalam posisi defensif. Israel melancarkan serangan udara, Gaza berdil balik, kemudian Mesir jadi pendamai. Itulah lumrah bagi 15 tahun yang lepas. Namun kali ini, Hamas telah melancarkan ofensif yang berjaya menembusi kawasan di bawah kawalan Israel. Malah, ramai anggota keselamatan Israel telah ditahan sebagai tebusan. Jumlah korban di pihak Israel pula mencecah 700 orang. Ianya tertinggi semenjak Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Susulan itu, Kabinet Israel telah meluluskan pengisytiharan perang, Declaration of War. Perang bermaksud semua rakyat Israel akan dikerah. Bukan macam operasi-operasi terhadap Gaza selama ini yang hanya melibatkan sebahagian anggota ketenteraan. Ini merupakan pengisytiharan perang pertama oleh Israel semenjak berakhirnya Perang Yom Kippur, perang keempat dan terakhir di antara Israel dan juga Liga Arab, iaitu Mesir, Syria, Jordan dan juga Arab Saudi. Perang pertama pada tahun 1948-1949, gencatan senjata. Kemudian perang kedua 1956, Israel mengalah. Perang ketiga 1967, Israel menang. Perang keempat 1973, gencatan senjata. Secara kebetulan pada 6 Oktober yang lepas, sehari sebelum serangan, ialah ulang tahun ke-50 hari permulaan Perang Yom Kippur. Selepas Perang Yom Kippur, kedua-dua Israel dan Liga Arab dah penat untuk meneruskan keadaan berperang. Negara-negara Arab mengambil pendekatan bagi menyelesaikan masalah Palestin secara aman. Malah Mesir dan juga Jordan telah mendirikan hubungan diplomatik dengan Israel. Di bawah kepimpinan Yasir Arafat, iaitu pengasas Fatah, Palestin mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1988 dan mula berunding dengan Israel. Maka terhasilnya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang bertujuan bagi mewujudkan two-state solution, di mana Palestin dijanjikan kedaulatan ke atas tebing barat dan juga Gaza. Sebagai balasan, Palestin perlu mengiktiraf hak Israel untuk bernegara. Namun, selepas lebih 10 tahun, two-state solution tak nampak pun apa-apa solution dia. Malah Baitul Maqdis Timur, iaitu East Jerusalem, tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa, masih dikuasai oleh Israel. Warga Israel tak nak keluar pun daripada penempatan haram di tebing barat dan juga Gaza. Kekecewaan dan juga kemarahan rakyat Palestin telah membawa kepada intifadah kedua pada tahun 2000-2005 dan kemenangan Hamas di dalam pilihan raya Palestin pada tahun 2006. Gaza telah diletakkan di bawah pentadbiran Hamas, manakala tebing barat pula di bawah pentadbiran Fatah. Kemenangan Hamas ini telah kurang menyenangkan Israel. Pertamanya sebab Hamas mengambil pendekatan yang lebih keras bagi menentang Israel. Kedua, sebab Hamas ada hubungan kerjasama dengan Iran dan kumpulan Hizbullah di Lebanon yang juga memusuhi Israel.
Dengan pada itu, Israel telah cuba sedaya upaya untuk memulaukan Gaza dan memastikan Gaza hidup di dalam keadaan sengsara. Maka apabila Gaza lawan balik, Israel akan melakukan serangan udara, malah serangan daripada darat juga. Serangan darat terakhir dan terbesar iaitu Operation Protective Edge berlaku pada tahun 2014. Telah mengorbankan lebih daripada 2,000 nyawa rakyat Palestin. Namun, Israel telah kontrol the narrative sebab diorang lebih pandai main media dan juga perang saraf. Komuniti antarabangsa akan label macam-macam dekat Hamas, dekat Gaza, malah dekat Palestin secara keseluruhan. Tapi diam seribu bahasa apabila kena kepada Israel. Negara-negara Arab pula berada di dalam dilema. Secara prinsip, mereka wajib menyokong perjuangan Palestin. Tetapi pada masa yang sama, mereka bimbang dengan Iran yang semakin berpengaruh. Keadaan ini telah memberi peluang kepada Israel untuk memecahkan dan juga memerintah. Strategi Netanyahu semenjak tahun 2009 adalah untuk mewujudkan pakatan dengan negara-negara Arab bagi melawan Iran, sekaligus melemahkan Hamas. Itu telah membawa kepada perjanjian normalisasi hubungan di antara Israel dan beberapa negara Arab, iaitu UAE, Bahrain, Maghribi, Sudan, yang dinamakan sebagai Abraham Accord pada tahun 2020, yang merupakan langkah pertama untuk mewujudkan pakatan Arab-Israel. Walaupun Arab Saudi menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan kerjasama dengan Israel bagi melawan Iran, tetapi ia sangat berhati-hati di dalam soal normalisasi hubungan diplomatik rasmi demi menjaga keabsahannya sebagai penjaga dua kota suci. Namun, semenjak setahun kebelakangan ini, hubungan Israel dan Arab Saudi kelihatan semakin rancak. Pada persidangan G20 baru-baru ini, US telah mengumumkan rancangannya untuk membina sebuah jaringan pengangkutan bernama India Middle East Europe Corridor (IMEC) yang akan menghubungkan India, Arab Saudi, Israel dan Eropah bagi mengimbangi jaringan Belt and Road milik China. Netanyahu dengan yakinnya sebut di dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini bahawa Israel telah bersedia untuk menjalinkan hubungan dengan Arab Saudi bagi mewujudkan New Middle East. Manakala Palestin langsung tak ditunjuk di dalam peta New Middle East. Netanyahu seolah-olah menganggap Palestin tidak wujud. Namun, operasi Hamas kali ini telah menjadi game changer kepada semua proses ini. Untuk menyelamatkan maruah dan memulihkan keyakinan rakyatnya terhadap kerajaan, Israel sudah pasti akan melancarkan serangan yang dahsyat ke atas Gaza bagi melumpuhkan kekuatan Hamas. Israel telah kontrol the naratif semenjak tahap permulaan pergolakan dengan highlight tindakan Hamas ke atas orang awam, membuatkan komuniti antarabangsa bersimpati dengannya dan mengiyakan haknya bagi mempertahankan diri. Hakikatnya, mereka adalah penjajah. Dengan kata lain, ianya adalah lesen untuk Israel berbuat apa sahaja ke atas Gaza sebagai pembalasan. Krisis kemanusiaan yang bakal berlaku akan memaksa Arab Saudi dan negara-negara Arab lain, termasuk negara yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, untuk bersolidariti dengan Gaza. Malah, sekiranya tindakan Israel terlalu melampau, tidak mustahil negara-negara Arab akan bercampur tangan secara langsung. Jika keadaan itu berlaku, tidak ditolak kemungkinan bahawa akan berlaku tindak balas berantai, iaitu chain reaction yang akan mencetuskan konflik yang lebih besar. Presiden US Biden takut sekiranya dia gagal mempertahankan Israel, maka kredibilitinya akan jatuh dan menjejaskan peluangnya di dalam pemilihan presiden tahun hadapan bagi menentang Donald Trump yang terpaling Israel. Kalau US overreact, Iran dan sekutunya Rusia juga akan bertindak. Justeru itu, perkembangan di dalam beberapa hari akan datang ini akan menjadi penentu kepada keamanan serantau, malah keamanan dunia.